Program-program membantu warga emas yang sangat memerlukan perlu diteruskan di samping mengurangkan kes-kes pengabaian ke atas mereka. Sokongan dan kesedaran masyarakat terhadap warga emas juga perlu kerana peranan penting mereka dalam pembangunan masyarakat. Peringatan tersebut ditekankan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Penerangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa majlis penutupan dan makan malam penghargaan Projek Kasih Amanah Warga Emas Kawi semalam. Penutup ini janganlah ia jadikan malam penutup, akan tetapi perjalanan permulaan. Kerana 3,5 bulan itu habis kita sudah melihat apakah realitinya berkenaan dengan warga emas. Habis kita sudah mendapat hikmah di continue lah. Okay. Janganlah ia menjadikan penutup. I hope that this is a continuity, this is a starting of a journey for you all. Bahawa warga emas ini memerlukan habis kita. Khususnya kepada warga-warga emas ini yang bersendirian, yang tidak ada penjagaannya. 13 pasukan sukarelawan belia dan ketua-ketua pasukan menyahut cabaran untuk mengunjungi dan bekerjasama rapat dengan 30 warga emas di negara ini dalam jangka masa hampir 4 bulan. Projek ini adalah salah satu inisiatif yang dikendalikan oleh peserta kapal belia kali ke-46 bagi program belia Asia Tenggara dan Jepun SEAP di bawah Bersatu bagi mempromosi penjagaan berkualiti dan merapatkan jurang belia dan warga emas. Juga hadir Dayang Saidah binti Haji Wahid alias Burut Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lagu Bahagia Tanpa Kekasih hasil ciptaan sepenuhnya Fakhur Razi dinobatkan sebagai juara anugerah ekspresi hits yang julung kali dianjurkan oleh Radio Televisyen Brunei RTB melalui unit reality TV Seksyen Perisian Kreatif. Pertandingan berlangsung semalam di Dewan Raya RTB, Bandar Seri Begawan. Melalui pertandingan seumpamanya ia dihasrat dapat dijadikan sebagai wadah bagi industri kreatif di negara ini, khususnya dalam penciptaan lagu serta mendorong komposer dan penyanyi menghasilkan lagu-lagu yang berkualiti setanding dengan negara luar. 8 penyanyi mempersembahkan lagu yang dihasilkan oleh komposer tempatan mengikut kreativiti masing-masing. Anugerah Express E-Hits merupakan salah satu daripada usaha berterusan RTB dalam mendokong industri seni tanah air dan mengangkat bakat-bakat tempatan seperti penulis lirik, komposer dan penyanyi. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juara pertandingan menerima wang tunai RM3,000 dan trofi. Naib Johan lagu Anggun, hasil ciptaan Izwan dan lirik Sang Hikayat disampaikan oleh Dayat Ahim menerima wang tunai RM2,000 dan trofi. Manakala Nif Asli selaku pencipta lagu Diam dan lirik oleh Faz Azmain tempat ketiga menerima wang tunai RM1,000 dan trofi. Para pemenang juga menerima beberapa hadiah tajaan lain. Juga hadir Awang Haji Muhammad Sofyan bin Haji Bungsu, pemangku Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media Jabatan Perdana Menteri dan Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah Radio Televisyen Brunei. Kalau boleh kata ni banyak lagi encourage macam this anugerah kerana ianya help to support kini punya local industry, especially dalam bidang creative industry. So this is the first year bagian RTB ada membuat and the voting yang diterima, alhamdulillah nyorang very menyokong apa yang akan dimaukan. Alhamdulillah, insya-Allah akan diteruskan usaha untuk menaik iktirafkan karya-karya seni anak tempatan Ketani. Lagipun Ketani ada RTB Ghost dah kan. Banyak orang-orang Nusantara yang diorang ini jarang tahu tentang apa sebenarnya muzik Brunei.
Diorang dapat memuat turun, lepas itu di mana-mana saja diorang dapat melihat bah. So kalau ada konten seperti itu, orang-orang Brunei dengan muzik-muzik Brunei, jadi semakin meriahlah. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 3 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan selepas 2 kes sembuh dilaporkan. Manakala tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan 181 dengan kes sembuh seramai 175 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 40 kes. 441 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,631 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 320 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 93,721 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Keistimewaan umat Islam yang sentiasa menjaga kesempurnaan dan memelihara sembahyang fardu 5 waktu antara yang dikongsikan dalam program dakwah melalui tadabbur Al-Quran dan pengajian Kitab Turath. Teruskan bersama berita perdana untuk perkongsian bahan beritanya selepas ini. Kegiatan judi merupakan racun masyarakat yang perlu dibendung dengan sewajarnya. Implikasi terhadap kegiatan tersebut jelas merangsang kepada pengaruh yang sangat negatif sehingga boleh merosakkan institusi masa depan diri sendiri mahupun kehidupan berkeluarga. Peringatan tersebut dikeluarkan oleh pasukan polis di Raja Brunei selepas berjaya mematahkan satu kegiatan perjudian sehingga membawa kepada penahanan 17 warga negara asing dan penduduk tetap semalam semasa serbuan oleh unit penumpasan perjudian dan pencegahan maksiat serta unit siasatan pecah rumah dan curi kereta Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Raja Brunei. Beberapa peralatan permainan judi ditemukan beserta sejumlah wang tunai. 17 orang individu warga negara asing dan penduduk tetap ditahan pihak polis kerana terlibat dengan kegiatan perjudian di sebuah kediaman di kawasan Tunku, Mata-Mata Gadung pada 6 Februari 2021 sekitar jam 11 malam. Semasa serbuan dijalankan, telah menyaksikan 13 suspek lelaki dan 4 suspek wanita berumur sekitar 27 hingga 56 tahun tersentak dan cuba untuk melarikan diri bila mana keanggotaan unit berkenaan meluru masuk ke dalam rumah berkenaan. Penelitian awal mendapati permainan judi yang dilakukan adalah jenis Zokdia, iaitu judi melibatkan 4 keping kertas berwarna merah dan putih yang dimasukkan di dalam suatu bekas dan menjadi pertaruhan kaki judi. Kesemua suspek dan barang rampasan dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah bagi menjalankan siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Dakwah adalah amat penting kerana ia merupakan amalan terbaik dalam memberikan kefahaman yang betul kepada masyarakat terutamanya yang kurang mendapat kemudahan untuk belajar. Sehubungan itu, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama semalam memulakan program dakwah melalui tadabbur Al-Quran dan pengajian Kitab Turath di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, program diadakan di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Rancangan Perumahan Negara Mentiri. Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB, antaranya menyentuh mengenai surah Al-Fatihah
yang merupakan surah yang wajib dibaca dalam melakukan ibadat sembahyang sama ada fardu ataupun sunat. Jelasnya tanpa membacanya, sembahyang seseorang itu tidak akan dikira sah kerana surah tersebut termasuk dalam rukun sembahyang. Justru katanya seseorang Muslim perlu mempelajari surah Al-Fatihah bukan sahaja dari segi hafalannya, bahkan juga dari segi makraj dan tajwidnya supaya seseorang itu dapat membacanya dengan baik. Banyak salah lah. Ia kan hamzahnya kurang. Keistimewaan bagi umat Islam yang sentiasa menjaga kesempurnaan dan memelihara ibadah sembahyang fardu 5 waktu antara yang dikongsikan dalam pengajian Kitab Turath yang berlangsung di Masjid Kampung Penanjung Tutong. Ceramah disampaikan oleh Dr. Haji Harapandi bin Dahri, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath. Juga disentuh mengenai kelebihan dan hikmah mengambil berat tentang kepentingan mengeratkan hubungan silaturahim sesama Muslim. Di daerah Belait, program diadakan di Masjid Sungai Liang. Pengajian tadabbur Al-Quran disampaikan oleh Dr. Mikdar Rusdi, Dekan Fakulti Usuluddin Kupu SB. Antara yang disentuh mengenai kepentingan umat manusia mendekatkan diri dengan Al-Quran agar ia dapat dijadikan sebagai sandaran dan rujukan selain menekankan isi kandungan dan maknanya. Di daerah Temburong, tumpuan program dakwah di Masjid Kampung Belais. Ceramah yang disampaikan oleh Dr. Haji Matusin bin Haji Jumat, Pensyarah Fakulti Usuluddin, antara lain menyentuh mengenai hakikat iman yang merupakan asas dalam hati seseorang, disusuli dengan ikrar lidah dengan 2 kalimah syahadah dan mempertingkatkan iman dalam diri dengan amanah, amalan dan ibadah. Persatuan Basmi Dadah Basmida petang tadi menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran dan bacaan doa tahlil 100 hari khusus untuk almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis yang berlangsung di Masjid Suri Suri Begawan Raja Pengira Anak Damit, Kampung Manggis Madang ini dihadiri oleh kira-kira 90 ahli persatuan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai, diikuti bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas oleh para peserta khatam. Hadir Datin Haja Masni binti Haji Muhammad Ali yang di-Pertua Basmida dan Dayang Hajah Linda Aini binti Abdullah, Naib yang di-Pertua Basmida. Bersempena Hari Bertindak Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam, pagi tadi mengadakan program klinik solat kedua. Program anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Ikut serta dalam program ini Pengiran Hajah Zabaidah binti Pengiran Haji Kamaluddin yang di-Pertua Persatuan Siswazah Wanita. Antara tajuk yang diketengahkan semasa program ini ialah kaifiat solat sunat tasbih, solat sunat taubat dan solat sunat duha. Program antara lain bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping meraih ganjaran dan pahala serta memupuk sikap positif dalam beribadat. Karnival Amal Kosmo anjuran para pelajar perniagaan BTEC tahap 3 Kolej Kosmopolitan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran terhadap nilai-nilai berkeluarga yang merupakan sebahagian dari keperluan tugasan para pelajar mengurus acara perniagaan. Karnival sehari di Jerudong Park Garden itu bertemakan keluarga adalah keutamaan. Lebih 20 peniaga termasuk syarikat-syarikat dan pengusaha kecil dan sederhana menyertai acara tersebut. Separuh dari keuntungan acara tersebut akan disumbangkan kepada Semata Brunei selaku penganjur bersama acara. Acara amal seumpamanya membantu Semata Brunei bukan sahaja dalam mengumpul dana tetapi juga meningkatkan kesedaran dan pemerkasaan bagi semua individu autisma serta meningkatkan amalan baik dengan menyokong masyarakat yang kurang bernasib baik. Antara yang hadir Daniel Kumar, Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Kosmopolitan dan Pengiran Zamri bin Pengiran Haji Bujang yang di-Pertua Semata.
Dalam usaha ke arah membersihkan pantai Muara, sejumlah 268.6 kilogram sampah berjaya dikutip menerusi aktiviti yang dijalankan pada awal hari ini. Aktiviti mengutip sampah dikendalikan buat julung kalinya oleh Persatuan Perubatan Makmal Ahli Saintis Brunei Darussalam BAMLS dan Jabatan Perkhidmatan Makmal dengan pelibatan lebih dari 50 ahli dan keluarga. Aktiviti bermula dengan latihan pemanas badan dan disusuli aktiviti pembersihan selama setengah jam. Hadir Dr. Hajah Surita binti Haji Muhammad Taib, Pemangku Pengarah Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan dan Dr. Haji Osmali bin Haji Osman, Presiden BAMLS. Aktiviti antara lain bertujuan bukan sahaja untuk membersihkan pantai, malah merapatkan hubungan silaturahim dalam kalangan persatuan. Dengan menanam semangat kerja berpasukan, empati dan kebersihan selain menjadikan aktiviti ini sebagai salah satu cara untuk mengekalkan kebersihan negara Brunei Darussalam.